أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk dalam peristiwa hadis akhir zaman, bab yang ke-30, ya, bab yang ke-30, hadis yang ke-30, ya. Jadi kita hari ini insya-Allah kita masuk hadis yang ke-31. Ya, kita masuk hadis yang ke-31, muka surat 71, yang Jawi, yang Rumi berapa? Tajuknya ketiadaan imam untuk sembahyang berjamaah. Ni imam dah kurang. Ya tak? Sembahyang berjamaah imam kurang ni susah ni. Ada imam, orang ada ramai tapi tak turun ke masjid. Ni masalah ni. Ini zaman mutakhir. Zaman mutakhir ni pun, ya. Kalau dulu imam-imam duduk jauh pergi masjid, ya, pergi masjid jauh naik basikal. Ingat saya tahun 60-an. Tahun 60-an, tahun 70-an dia pergi masjid naik basikal, bawa lampu minyak gas, letak dalam tin tu kan, tin kecil tu. Masuk dah naik basikal. Tapi tiap waktu dia datang. Tahu? Tu tahun 60-an. Allowance-nya setahun 150. Setahun. Bukan sebulan. 150 setahun. Saya tahulah. Sebab rumah saya di kampung tu dekat masjid. Ini rumah saya, masjidnya kat apa? Dolah pindah. Dekat je lah kaki. Dokek je. Tu dulu. Tapi masjid penuh. Sebab apa? Dulu, zaman dulu banyak pondok. Belah kanan ada pondok, belah kiri ada pondok. Jadi pelajar-pelajar pondok ni yang datang ni, imamnya orang lama-lama. Cuba bayangkan, allowance jadi imam setahun 150. Bukan sebulan tuan, setahun. Tapi qanaah. Sekarang sebulan berapa kali ganda, tapi azan pun tak datang. Ya, ini dunia mutakhir memang begitu. Dah kata macam mana? Dunia mutakhir. Bukan tak ada quarters, duduk di quarters pun tak datang. Itu masalah. Berbeza. Innamal a'malu binniyat. Dulu orang kerja kerana apa? Tanggungjawab untuk beribadah. Sekarang ini kerja untuk bulan-bulan ada rezeki. Ya, bukan salah, itu memang setiap orang kerja mesti ada imbalan, Macam mana nak hidup? Mana? Makan gaji, mana ada kebun. Perniagaan tak ada. Jadi berbeza dengan dulu, ya. Jadi ini berlaku ni. Sebelum baginda wafat, terang-terang hadis ni. An Salamah bintil Hurri radhiyallahu anha qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya'ti 'alan nas zamanun yakumuna sya'atan la yajiduna imaman yusalli bihim. Kalau tidak, takkan Rasulullah cakap dalam hadis. Ya. Riwayat Ibnu Majah. Daripada Salamah bintil Harb radhiyallahu anha berkata dia mengatakan, aku ada mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda. Ya. Apa yang disabdakan oleh baginda? Lagi masa akan datang suatu masa orang ramai berdiri tegak beberapa masa. Apabila qomat
Bila qomat dilakukan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal sholati, hayya 'alal falah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tunggu mana imam ni? Baju masih tegak, tunggu imam. Mana ni? Imam tak ada. Macam mana? Tunggu imam. Ya. Ini betul hadis ni terang-terang. Ya, satu masa nanti ramai berdiri tegak beberapa masa, mereka tidak mendapatkan orang yang boleh menjadi imam untuk mereka bersembahyang berjamaah. Aduh. Dia ada tuan imam tak? Sekarang ni pun paling tinggi, minta maaf lah ya. Kalau surau bagi allowance apa? Ni paling ikhlas lah. Bukan dia surau ni tak dibagi kan. Tak kurang-kurangnya ada 300 je tak? Sebulan ke? Ada ke tak? Kurang 200. Kurang lagi 100 sebulan. 500 150 sebulan. Ya, dulu setahun. Saya ingat tu setahun. Allah Rabbi. Tapi tetap qanaah, tetap datang. Dia bukan nak ada sembahyang itu datang dia nak sebab jadi dia ambil makan gaji dulu. Tanggung jawab sebagai imam, tanggung jawab sebagai makmum. Ni hari ini minta maaf. Imam dia kalau tak bertugas, dia datang masjid, malas pun. Kan kata di sini tempat lain lah. Tempat lain lah. Tak bertugas dia tak datang masjid. Sebab apa? Jadi ini masalah. Betul hadis ni. Saya tak kata siapa hadis ini. Hadis daripada Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis ini, walaupun secara pastinya hari ini kita belum sampai ke peringkat apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tadi, namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana. Saya tak kata mana-mana lah, menghala ke sana. Jadi ini terang. Wadah Rasulullah 1400 tahun dah wafat dah. Sekarang dah masuk 1443 tahun Hijriah. Lama tu Rasulullah dah wafat. Hadis ni dinyatakan memang betul. Hari ini cuba tengok. Kalau di kampung lah utamanya, alah imamnya dah usia-usia. Imamnya. Yang muda-muda adalah sekarang ni alhamdulillah sebab ada JAKIM. Ya, allowance dibagi oleh JAKIM. Ada allowance dibagi oleh pihak Jabatan Agama, ya tak? Ada. Tapi memang orang yang usia inilah yang taat datang. Ni orang yang usia yang umur yang usia-usia punya kita ni, apa pun di rumah sembahyang juga, di masjid surau sembahyang juga, tapi dia punya ganjarannya tak sama. Kalau sama boleh sembahyang kat rumah aja. Nah, sama tak? Kita nak lepaskan fardu kifayah. Apa dia fardu ain? Atau fardu kifayah. Maknanya fardu ain ini adalah kewajipan diri, tanggungjawab diri. Macam solat jemaat, fardu ain. Bukan fardu kifayah. Solat jemaat kan mesti wajib hadir tanpa uzur. Kalau uzur sebab demam, sebab hujan ribut, ya tak?
Ada itu nama uzur sebab-sebab. Ya. Tapi kalau fardu kifayah mesti ada yang buat, lain tak payah. Ya. Ada 2 orang berjemaah dah cukup dah. Ya. Ada kumpulan yang solat berjemaah dan lain tak payah. Kami sembahyang di rumah ustaz berjemaah, tak terima ke? Tak boleh. Syaratnya di surau atau di mas. Jadi kalau macam itu berjemaah di rumah aja. Pakat-pakat sembahyang, kita sembahyang kat rumah aja. Yalah, ini bersolat. Memang betul. Nak cari imam betul-betul sekarang, ya. Bahan-bahan tambah, ya. Sebab apa? Ada keterangannya. Apa sebabnya? Kita tengok apa betul sebabnya. Namun masyarakat kita sekarang ini sudah menghala ke sana. Ya. Banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok imam yang benar-benar, yang mampu melaksanakan peranan imam yang sebenar. Imam ni sebenarnya dia boleh semua tau. Imam ni bukan setakat dia jadi imam saja. Ada yang dia imam ni dia komersial. Ya. Contoh, imam ni ada yang di imam saja, ada juga imam dia boleh jadi penceramah, imam juga. Imam dia penceramah. Dia imam, dia ketua kampung. Bisa ada. Ada tak? Dia imam, dia ketua kampung. Ada. Kampung ni dia latih dia imam sebab dia boleh jadi imam. Sini ada ketua kampung. Tak ada, sini tak ada ketua kampung. Pak Lurah tak ada. Tak ada yang ganti. Belum ada. Kena lantik lah. Tak ada ketua kampung susah sikit ni tak? Kena ada ketua kampung. Dulu siapa ketua kampung? Haji Rosman. Belum ada calon kan? Boleh ni calon muda-muda. Boleh. Ketua kampung pun ada lawan kan? Ada. Sekarang tu mungkin tak ada ketua kampung pun dia pakai Terus pakai apa? Tu tak tahu saya tu. Tapi macam mana pun ada ketua kampung. Sebab atas permohonan penduduk. Macam di Paya Jaras ada ketua kampung. Sebab ketua kampung ini adalah wakil kerajaan. Tak kira lah ada kalau di kerajaan pihak mana-mana, dia wakil kerajaan. Jadi dia berelawannya dah, berelawan atau bergaji lah. Sini ada rasanya, di mana-mana ada ketua kampung. dulu ada Tompek. Tompek tahu macam Negeri Sembilan. Kita bawa jajahan bombak lagi. Itu yang kampung ni tak pernah ada ketua kampung. Ketua wakil hanya ada lah. Ketua ataupun persatuan penduduk apa persatuan penduduk namanya. Ya, baik. Dia katakan banyak kampung-kampung yang tidak mempunyai tok imam yang benar-benar yang mampu melaksanakan peranan imam yang sebenarnya. Kelihatannya masyarakat kita sekarang ini kurang perhatian kepada ilmu syariat. Ilmu agama, ilmu syariat, ilmu perjalanan bagaimana bagaimana menghadapi ni syariat ni banyaklah. Ini kadang-kadang bila kita tak ada yang kuat, kadang-kadang fahaman lain datang tu. Kita khawatir fahaman lain datang. Sebab kita ni di Malaysia ni kita kuat dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Ya, Jawi ke apa.
Jabatan Agama Mawi semua berpegang dengan peranan pahaman ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau tidak kuat syariat ni, maka pahaman lain datang. Pahaman Syiah datang. Pahaman Kadari ada pahaman Kadari. Pahaman apa? Wahabi. Ya. Kalau Syiah dia pahaman dinamakan pahaman Murji'ah. Kaidah akidah Murji'ah. Ini kita khawatir. Ya. Berlaku dulu. Ingat saya di negara Perak dulu, berlaku di negeri Perak dulu. Pahaman apa namanya sebenarnya? Apa nama pahaman tu? Allah sedang lupa. Dia pahaman dia klinik. Pahaman ilmu klinik. Ilmu klinik tahu ilmu klinik. Dia niat cukup. Niat cukup. Dia nak kahwin, suka sama suka, pakat wali, niat kain. Makan itu. No, ilmu klinik. Ramai dulu. Ya, pihak Jabatan Agama ni banyak nak berbenteras diorang. Pahaman-pahaman ni. Sebab tu perlunya ketua kampung. Dialah kepala dia. Ketua kampung nolong. Macam mana? Panggil pihak keselamatan, polis, kumpulan-kumpulan ni. Banyak. Sekarang ni yang kuat sekarang ni Malaysia ni kumpulan datang, kumpulan Syiah. Syiah ni ditolak ajaran yang kitab Al-Quranul Karim yang disusun oleh para sahabat. Ditolak. Dia buat pahaman sendiri. Jadi macam mana? Ya, kalau dia agama lain, Kristian, agama Hindu, Buddha, itu lain lah. Memang dah lari jauh. Dia memang tak ada langsung sangkut paut. Ini masalahnya disangkut paut. Dia pakaian-pakaian macam kita. Macam pahaman Kadani. Dia pakai songkok, kopiah. Dia menjaga, tapi dia tak tahu macam mana cara. Penyembelihan dia macam mana. Tak sama. Ya, tak sama. Sebab benda ni kita kena kaji macam mana. Ni. Itulah kita khawatir, ya. Jadi imam mempunyai peranan penting. Kelihatan dan perhatian pada hari ini ilmu-ilmu syariat kurang didalami. Pengajaran Rasulullah SAW, bagaimana perundangan Islamnya mana, cara amalan-amalannya macam mana, kurang dipelajari. Ya, ilmu fiqh. Kita ni wajib 3 yang kita mesti faham. Ada orang dipercaya kepada ilmu akidah. 1, tauhid lah akidah, pegangan. Kedua, ilmu fikih, ilmu fiqh, cara kita beramal macam mana. Yang ketiga ditolak. Ada ditolak ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini yang dibawa oleh Al-Imam Ghazali, ya, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki, ya. Ini yang dibawa oleh imam-imam. Sebab hari ini orang mengatakan, ada yang mengatakan, dia kata tahlil tu khurafat. Tahlil khurafat. Ada tak? Dengar tak? Talqin khurafat. Bid'ah semua. Bid'ah. Apa yang tak bid'ah dia tak bagi tahu. Hari ini banyak. Itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Dia kata Rasulullah tak buat. Betul? Rasulullah tahlil tak buat, memang tak buat. Para sahabat pun tak buat. Sebab diorang sahih, memang diorang itu mati syahid dalam peperangan. Zaman kita mana ada perang? Zaman kita perangan jiwa. Ya, nafsu.
Diorang berperang di jihad fisabilillah, mati dalam syahid. Mana yang tak mau ikut berperang, tak mau turun, dia kufur, dia ingkar dengan Islam. Itu dulu. Itu hari ini kita hari nak memerangi hawa nafsu kita pun susah, tuan-tuan. Macam mana? Itu masalahnya. Jadi syariat ini penting. Rasulullah SAW diutus membawa syariat. Perundangan Islam macam mana, ya, syariat perkahwinan macam mana. Yang kita tahu, an-nikah sunnati faman ya'mal bisunnati. Nikah itu sunat. Siapa yang tak ikut sunatku adalah bukan umatku, kata Rasulullah. Nikah pemeliharaan. Dan nikah bukan nikah gitu ya, nak jaga isteri, anak, ya. Tanggung jawab sebagai seorang bapa, mengajar anak ngaji. Hari ini kalau kita tengok ya, kalau anak nak naik pokok, budak-budak naik pokok di marah, oh jatuh karang, jatuh, tak boleh. Main parang jangan luka karang, tak boleh. Nah, merempit jangan merempit, karang bahaya. Salah contohlah. Tapi hari ini kalau anak tak sembahyang ada ditegur, anak tak ngaji ada ditegur, tak ada. Kurang. Itu masalahnya sekarang. Ya, diserah anak pergi sekolah dah. Alah, ada ustaz ngajar, biarlah ustaz. Dia tak semak lagi. Betulkah? Dia tak tasmik langsung. Betulkah bacaan anak kita? Bukan maknanya kita sebagai seorang suami, ya, peranan kita untuk jaga isteri kita je. Tak. Didik dia macam mana, anak kita jadi macam mana. Itu peranan berat jadi suami ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan. Ini hari ini minta maaf. Nah, perempuan ini pemimpin untuk lelaki pula. Ni, ya. Jadi kita, apa dia di sini mengatakan? Dan mereka yang berilmu pula ramai yang tidak menghadiri sembahyang berjamaah. Allah ramai. Kita hari ini ustaz-ustaz ramai, mencentul ni ramai ustaz. Tapi yang datang masjid berapa kau bilang? Sedikit je. Ni, minta maaf lah, saya tak tuduh mana-mana dah. Ramai. Ya. Kita tengok itu, sana tu ustaz, sana tu. Tapi duka cita, ya, bila ada kuliah baru dia berdatang sembahyang masjid. Ada kuliah, tak ada kuliah dia tak pergi sembahyang kat rumahnya. Saya tak tuduh mana-mana lah. Di antaranya tak semua, ya, tak semua. Sebab kita tahu, ya, ada satu kawasan tu ustaz dia berapa rumah tu, satu ustaz dia berapa rumah tu. Orang ada ilmu agama tu berapa rumah, tak turun sembahyang. Tapi tak apalah, mungkin dia berjemaah di rumah. Dan Abdul ni mana? Abdul ni ke masjid ataupun di surau. Sehingga akan menyebabkan takut nanti. Dia kata takut apa? Takut nanti yang menjadi imam, ataupun minta maaf lah, yang menjadi imam, yang memimpin adalah kalangan orang yang jahil, tak tahu syariat Islam macam mana. Dia main baca je, ya. Minta maaf lah, bukan saya nak tuduh mana-mana. Sebab itu kita kena belajar Quran ni. Saya pun takut juga, walaupun saya imam pun takut. Lidah kita ni lidah Jawa, tahu tak Jawa. Lidah Melayu, lidah Arab lain. Kena latih. Kita ni bila naik usia, automatik kita punya lidah ni keras sikit. Macam kita lah usia naik 60 ke atas, jalan kita pun slow. Betul tak? Boleh kita nak jalan laju? Tak sama. Umur 50 dengan umur 60 lain. Tapi umur yang atas ini yang qanaah.
Ya, umur-umur yang 60 ke atas 50 ni sebab dia ingat mati. Kalau umur 60 70 tak ingat mati, ya payah. Azan di laung ayyada solat, ngeteh lagi, tak peduli. Sebab dia tak ingat mati. Ya. Adatnya mati ni ialah dulu orang tua macam kita ni usia-usia tua ni adatnya mati dulu. Tapi tak mustahil muda mati dulu. Ya. Baru ni saya jumpa nak tukar nama lah. Nak tukar nama. Jadi satu geran dengan saya tu, saya dah tanah ni saya nak jual, tanah pusaka. Saya dah nama saya nak jual. Ada orang nak beli tanah ni. Kemudian kongsi geran tu dengan Cina. Satu kata saya bawa lah Cina ni pergi ke lawyer untuk lawyer biasa dia lah. Pergi ke lawyer, dia kata lawyer kami lah sama. Senang. Saya tanyalah pihak pembeli tu orang India. Orang Melayu beli juga tapi nak murah. Ya, tanah pusaka kita nak jual tinggi lah sikit. Harga nilai pun bila kita tanya pihak apa ni masa kini lah, harga terkini memang harganya gitu, kita ikut lah. Dia atau dia berjawab tanah kita tahulah. Tafsiran dia tanah. Bila kita tanya warkan bangsa lain yang nak beli, ya, Cina pun tak sanggup beli, India sanggup beli. Sebab orang-orang Tamil India ni, minta maaf lah kalau estate tu memang tok yang dia dulu dia ada. Yang jaga estate ni memang tok yang dia. Jadi sampai ke anaknya dia ada kelulusan, dia ada simpanan duit, dia beli tanah estate tu, estate. Kadang-kadang estate boleh dijual. Ya, siapa yang estate dia pihak-pihak penjajah ni dah balik kan, tanah jual lah. Bila jual lah, dia lah kongsi satu geran tu, Cina, Melayu kongsi beli. Boleh. Siapa ni? Dia namakan tanah antarabangsa. Ni estate ni dia bukan tanah antarabangsa. Sebab dia boleh tukar nama, ya, melalui pusatnya di mana. Kalau di Perak, pusatnya di Ipoh, pejabat tanah. Kalau di Kuala Lumpur adalah tempatnya, ya, pusat jabatan besar-besar ni. Itu sebab dia ada namakan perjanjian antarabangsa pakai lawyer. Ni saya tahu, bila urus tahu dah. Harganya pun nilai tinggi, dinamakan geran hitam. Kalau kita tanah biasa ni dia bukan geran putih. Geran putih tak boleh jual kepada Cina, tak boleh. Dia untuk bumi putra. Geran putih, ya. Gerannya memanglah warna putih, macam mana pun namanya geran hitam. Di antara bangsa, India boleh beli, apa bangsa boleh beli, Cina boleh beli. Jadi banyak orang ni jual kepada India je. Nak tanah ni banyak dah beli. Yang ada sekarang dia 15 ekar dah dia. Dia beli lagi kita punya. Dia ada lagi kah? Dia duit banyak, ya. Duit banyak. Dulu, ya, India datang sini betul-betul dia dibawa oleh British zaman jajah kan. Jadi pekerja estate. Lahir anaknya jadi doktor banyak, betul tak? Dia macam Iban jugalah. Iban kalau di Sarawak, Iban, bangsa Iban, ya, bangsa Penang, duduk dalam hutan-hutan tu. Kalau kita pergi zaman dulu ni, saya pergi tempat Iban, alah sama je. Budak muda ke perempuan apa, ya, dia tutup bawah aja, ini tak tutup, ya. Sebab itu astagfirullah, tengok juga astagfirullah. Habis depan kita. Dia kata macam mana? Dia astagfirullahalazim, tapi tengok juga. Macam mana? Memang macam itu. Dia tak ada masalah. Kita yang timbul masalah, tengok. Itu sebabnya di bangsa dia tak ada masalah. Kemudian di bangsa-bangsa ini, kalau dulu, ya, kalau orang-orang
Indah Paria lah ya, yang duduk estate tu, dia pakai cawatnya biasa dulu. Sekarang jangan pakai Merc, pakai Jaguar. Kaya anak-anak dia doktor, lawyer, kalah kita. Sebab ada gerakan hati dia untuk belajar. Dia speaking, dia semua, ya, betul. Dalam speaking betul. Saya pun tak sangka dia. Bahasa Melayu dia bercakap, best. Betul. Kalah kita bahasa Melayu dia. Kita nak cakap India, maaf, taubat tak dapat-dapat. Dia bahasa kita dilikat. Cantik bahasanya. Hebat ya, sebab dia pergaulan dengan masyarakat Melayu ni. Melayu ni suka ngajar, tak suka belajar. Betul tak? Minta maaf lah. Suka ngajar tapi tak suka belajar. Orang India dengan kita belajar bahasa Melayu. Ya. Cina tempat saya tu ambil peperiksaan SPM, bahasa Melayunya orang Melayu bahasa Melayunya apa? B atau C. Aduh, sedih betul. Sebab apa dia kata? Alah, bahasa kita bukan susah. Kali datang soalan tak terjawab. Betul tak? Cina tempat saya kampung saya dulu, ambil masa tu ambil apa? LCE tak? LCE. Ambil agama pun dia dapat A. Agama A, ketawa kita. Yang awak agama dapat apa? Dapat 6, dapat 5. Islam komitmen dia ya. Komitmen. Tadi masalah lah sebab komitmen. Baik. Di kalangan orang yang jahil lagi yang tinggal. Orang-orang yang jahil ini, maka apabila hal ini berpanjangan, pasti pada suatu hari nanti akan sampai juga ke peringkat keadaan yang telah ternyata oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka akan memimpin kita. Ni tak maaf ya. Orang jahil ni bilang, yang ada nak jadi imam, jawatan kuasa masjid. Ini orang yang ini yang masalah dunia mutakhirah ini. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai satu pedoman untuk kita berhati-hati. Jadi hadis ini untuk supaya kita mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita, mempertingkatkan. Kuliah-kuliah ada, insyaAllah kita akan nanti kuliah kita tambah satu kitab ni ya. Tapi tak tahu bila masanya. Ni satu kitab, boleh dicarilah kalau ada modal. Harga kitab ni kalau Rumi dia bukan RM15, mahal juga ya? Ini adab solat kitab ni. Belilah di kedai buku ada. Kedai buku Jalan Tar dia. Adab solat, adab tidur, adab sembahyang, adab semua. Tahu adab? Adab ni istilahnya kita apa? Sopan santun dalam peraturan cantik. Imam kata peraturan. Betul. Kita perlu ada peraturan. Kadang-kadang kita sembahyang ni, sok yang saya hari Jumaat tadi saya dalam tazkirah. Sok ni dia tak faham. Sok pertama imam. Kemudian kalau dua orang makmum kanan kiri. Kalau seorang makmum belah kanan imam. Betul tak? Tak. Imam. Lepas tu kalau berdua jemaah makmum sebelah kanan. Okay. Bila makmum yang kedua kena masuk belah kiri dulu, baru reverse bersama. Itu cara adabnya. Bila kita berpanjangan nak penuhkan sop, ambil belah kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Okey. Itu sop yang pertama ya, sop pertama. Sop kedua adabnya ambil sebelah kanan dulu. Tapi orang ambil belah belakang. Betul tak? Ambil tengah. Itu adabnya tak betul. Ini dalam kitab ni ada. Adabnya ambil belah kanan terus ke kiri. Nanti sop lagi belakang, kanan terus kiri. Kanan terus kiri. Tapi di masjid, sebab yang datang itu tak ada ini, tak baca ini. Ya. Jadi itulah masalahnya. Di sini banyak penerangan. Al-Imam Ghazali. Ini dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Belum lagi dalam kitab Hidayatus Salikin, belum lagi dalam kitab Minhajul Abidin, belum lagi Al-Um. Banyak kitab Imam Ghazali, ya Allah. Tak mampu kita nak baca. Bukan senang, tak mampu. Punyanya orang dulu ulama itu ada tabi'in, mutabi'in. Mereka ini membolehkan talqin. Mereka ini membolehkan tahlil. Siapa sekarang yang nolak? Tahlil tak boleh, talqin tak boleh. Yang boleh apa? Karaoke. Tak ada orang bidas karaoke. Nah, kat kenduri kahwin ada karaoke, berdiam masing-masing. Ya, laku. Dunia pun tak akhir. Kita nak jadi orang yang warak macam mana? Apa makna warak? Warak ni meninggalkan mungkar. Nah, meninggalkan mungkar mana warak? Warak dur. Muhasabah diri, pusing belakang. Nah, kita selalu nyalahkan orang. Kita tengok diri kita. Itu warak dur. Maknanya aku ni siapa? Aku ni setakat mamalnya macam mana? Ini negur orang ada salah. Awak pandai ke? Oh, apa-apalah contoh. Bukannya kasar. Itulah. Ni pun baru satu hadis pun dekat pukul 9 tadi. Tapi seronoklah, tuan pun tengok ceria bila tengok ni belajar. Dia kalau ada kitab lagi seronok ya tak? Nanti insya-Allah ada kitab. Tapi kadang-kadang jemput juga tengok kitab ni. Nanti kita belajar ni ada pengajian. Jadi insya-Allah kita adakan nanti pakai inilah Bidayatul Hidayah. Cari yang Rumi. Ya. Yang Rumi ada, yang Jawi ada. Yang Jawi murah sikit. Yang Rumi mahal, tapi Jawi ni orang malas nak baca. Ya. Konak kanan konak ini tak faham lagi. Saya pula Rumi dan Jawi lagi dekat, yang Rumi kurang. Boleh, Rumi boleh, tapi Jawi lagi seronok. Rasa kita seronok, ya. Jadi dalam pentingnya supaya kita keterangan daripada hadis ini jelas, kita berhati-hati pada masa ini, kita ikutilah syariat Rasulullah SAW, kerana baginda ya diutus oleh Allah Taala untuk memberi pengajaran kita. Mudah-mudahan manfaat daripada hadis ini yang baik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kekurangan kena memohon maafir Allah Taala. Aku li qouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.